Okey, bertemu kembali. So, yang tutorial yang seterusnya adalah kita akan belajar cara untuk flash software di telefon Samsung. Okey. Pertama sekali, install Samsung USB driver dalam folder driver supaya smartphone detect untuk flash. Jadi kita akan install dalam folder ni lah. Okey, saya anggap yang korang semua dah install lah Samsung driver ni. Okey, selepas tu dah settle search firmware. Okey, korang boleh search lah macam yang saya ajar tu. Korang boleh pakai di cari resepi. Okey, download firmware Samsung Freeja. Zenfone tu dah tak boleh nak pakai sangat lah. So saya prefer Freeja sekarang ni. Okey, buka yang ni. So korang make sure korang tahu kod model Samsung tersebut. Okey, contoh kalau Note 2 berapa, ingat lagi tak? N7100. Okey. Okey, ni Note 2. Okey. Lepas dah siap, download, letak ke desktop. Okay, so saya dah ada firmware saya kat sini. Okay, untuk Samsung saya dah ada. Okay, ni So dekat firmware ni saya buka yang ni dulu. Contoh yang, okay, saya akan extract ini. Contoh untuk model J1 ni, J1 mini ni. Okay. Untuk phone pula saya pakai phone yang model ni juga sebab saya nak tunjuk tutorial kan. Okay, so model Samsung. Okay, ni model Samsung ni. Okay, korang tengok So sambil-sambil extract tu kita tengok kod model dia. Okay, kat belakang pun ada kod model. Okay. Tengok Nampak kan? Sekejap. Nampak kan? J105B. Okay. Jadi kita tunggu sampai siap extract. Okay, kuali dia pula. Okay, alatan memasak ni adalah yang Samsung ni kita tak tengok chipset sangat kita tengok brand. Okay, yang Samsung ni sebab Samsung ni dia more on Odin. Kalau sebut je nak flash Samsung, Odin. Okay, dia tak complicated. Okay, bila Samsung biasanya Odin lah. So korang tak perlu nak search sangat pasal chipset kalau model Samsung. Okay, walaupun Samsung dia jarang pakai MediaTek. Okay, so dia banyak pakai Exynos. So kalau tengok kat sini, okay dah siap. Firmware tadi dah siap extract. Okay, yang Samsung tu mana tadi? Okay, ni firmware dia satu je. Okay. And then kita buka data memasak, kita pilih kat bahagian Samsung. Okay, Samsung Flash Store. Okay, so kat sini kita tekan Odin. Okay, Odin pun dia ada dua version Okay, jap saya dah siap extract. So saya akan extract lagi sekali. Odin version 309 dengan 3.12.3. Okay. Yang kita nak tengok version 3.09 dulu. Okay, kita buka ini Odin. Okay, klik ini. Okay, tekan yes. Okay, so ini paparan Odin. Okay, paparan dia macam ni. Yang ini tak payah usik, tak payah nak tekan default je. Okay, dia dah default macam ni, biarkan. Okay, yang ini abaikan, tak perlu nak masukkan. Yang kita nak masukkan untuk satu firmware yang kita download tu kan dia ada satu je kan file dia kan. Saya buka balik. Yang saya sediakan ni ada satu je file dia. So bila satu ni, okay, saya kecilkan. Kita akan letak dia dekat AP ni. Okay. So korang tekan kat AP, korang cari balik dekat mana firmware yang korang download tu. Macam saya letak kat sini kan. Okay. Satu file. Okay, tekan masukkan, open. Okay, yang ni dia ambil masa lah. Okay, dia ambil masa sikit. Okay, sambil-sambil dia tengah loading tu, saya nak ajar korang cara untuk masuk download mode dia. Sebab Samsung ni dia tak boleh terus sambungkan kabel macam tu. Dia tak akan detect flashing driver tu. Dia kena masukkan download mode dia. Cara download mode dia macam ni. Okay, dan dia juga kena pasang bateri lah. Kena bubuh bateri lah. Okay. Okay, ya. Okay, untuk download mode Samsung, korang tekan home button. Okay, jangan lepaskan. Lepas tu tekan volume down. Okay, volume down ni.
Okay, ni up ni down. Volume down. Last kali tekan power on. So yang on button dengan volume down ni jangan lepaskan. Yang ni tekan power on. Okay. Okay, so dia akan keluar macam ni. Baru lepaskan. Okay. Dia akan keluar. Ni continue. Kan. Okay, continue. Okay, jap. Kalau tak jelas kita tunjuk. Okay, nampak? Okay, continue. Kan. Okay, so kita tekan volume up continue. So kita tekan volume up continue. Okay. Okay, dah masuk download mode dah. Okay, kat sini pun dia ada code model dia. Okay, kalau saya tunjuk kat sini. Dia ada code model dia lah kat atas ni. Kalau korang nampak. Nampak kan? C. Ini. C. Kan. Tu. Tu. Product name tu. Product name. Ya. Yeah. Product name kan. Ni kat sini. Dia tak boleh nampak muka. Okay. Product name kat situ lah. Okay. Okay. Jadi saya harap korang nampak lah kat situ nanti. Okay. Selepas tu. Korang pun. Kita tengok balik yang kita ordering tadi. Okay, dah siap Okay, saya lupa nak bagi tahu yang Samsung ni dia kena sambung phone dulu, barulah kita masukkan file. Okay, so kita reset balik, kita exit balik, kita sambung dulu phone. Okay, sebab nak bagi dia detect dulu sebelum buka ordering. Okay, nampak bunyi kan, teng 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 tu. Okay, lepas tu Samsung buka ordering. Yes, kan dia akan keluar macam ni. Edit, nampak? Edit kan? Edit ni maksudnya dia detect lah. Lepas tu buka balik yang kita nak masukkan tu. Okay, tunggu kejap. Yang ni pastikan kabel ni. Okay, kabel dengan bateri ni. Bateri make sure ada 50% ke atas, 60% ke atas lah. Yang macam saya bagi tahu tu. Lepas tu kabel ni make sure yang elok dan letakkan dia macam ni. Okay. Okay, supaya dia flashing. Okay, kita tunggu ini sampai siap. Okay. Okay, bila dah siap, okay, korang tekan je start kat sini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampak di tengah flashing. Okay, dia masukkan boot, dia masukkan recovery, dia masukkan sistem. So kalau korang tengok kat sini pun dia tengah loading. Okay, nampak tak? Dia tengah bergerak. Kan? Nampak dia buka sikit-sikit. Yang ni pun tengah bergerak dekat skrin ni. So kat sini nampak dia tengah bergerak. Kan? So kita tunggu sampai siap. Okay, saya letak kat sini. Kita tunggu je sampai siap. Okay. Sambil-sambil dengan flash tu, kita cuba buka yang version 5 kan. Kalau korang nak tengok version 5 tu. Bukan version 5, version 3.12.3. Dia sama je, lebih kurang je function dia. Okay. Cuma dia punya design dia lain. Okay. Kalau kita letak side by side macam ni. Okay. Dia keluar macam ni. Lepas tu dia ada susunan macam ni. PIT dia dah tak ada, dia ada kat sini. Okay. Ini untuk profesional lah, kegunaan profesional. Okay, lepas tu yang ni dah tak ada kat sini. So sama je lah, kalau masukkan dekat AP, korang tekan AP, cari firmware yang korang dah download tu kat mana. Okay. Okay, so tekan ini open. Okay, dia akan loading lah, sama lah. Okay. So ordering ni saya rasa tak ada masalah nak pakai version yang latest pun tak ada masalah sebab dia lagi elok lah sebenarnya kan. Okay. So masa dia tengah please wait ni biasa dia akan loading hang, nampak hang sikit lah kan. Dia tak ada apa pun. So masa dia tengah loading ni dia tengah guna banyak usage punya perform lah. Okay. So kita sambil-sambil kita tunggu yang ni sistem. Okay. Yang ni pun dah banyak dah bergerak. Okay, ini dah siap. So kita tekan start je lah. Okay.
So yang ni tak perlu nak tunjuk sebab kita dah tunjuk yang ni. Okay. Okay, sikit lagi. Catch. Okay, sikit lagi. Hidden. DSP. Okay, reset. So kat sini pun dia automatic restart. Okay. Kat sini dah boleh tanggalkan kabel dah. Okay, dah tak ada masalah dah. Remove. Okay. So kita tengok balik dekat saya punya. Okay. Nampak tak? Pastikan dia bagi dia jalankan kerja dia. Okay. Kabel ni dah boleh cabut. Okay. Tapi saya tak cabut lah sebab saya takut bateri. Sebab saya tak ingat bateri ada berapa persen. Okay. Kalau macam saya tak apalah bateri kurang pun sebab saya tahu macam mana nak handle kan. Macam korang make sure jangan ada masalah bateri kurang lah. Okay. Okay. Lepas dah siap macam tu. Okay. Okay. Dia kalau di logo dan macam biasalah dia akan take time lah. Okay, untuk dia masuk ke dalam sistem dia akan keluar logo dulu. Okay. Okay, sambil-sambil tu saya nak tunjuk apa yang korang nak buat kalau okay, ni dah siap Okay, ni dah kira dah settle lah. Okay. Ni saya buka kamera satu lagi. Dah keluar webcam dah. Okay. So settle lah. Okay. Okay, so saya nak bagi tahu setengah Samsung firmware, setengah software dia ada banyak file tau. Okay, kat sini saya ada contoh file yang banyak tu. Okay, bergantung pada korang punya model. Okay, setengah file kalau korang download, kalau setengah model dia file dia akan jadi ada 4 atau 5. Okay, kau tengok ni J106B. J106B ni model J106B. Model ni J106B. J1 Mini Prime. Okay. So kat sini kalau kita extract, okay, dia ada banyak file dia. Okay, kita tunggu dia extract sampai siap. Okay, kalau korang tengok yang kita buat sebelum yang sekejap tadi, file yang ada satu je kan. So yang ini dia ada banyak. Okay, dia ada banyak file dalam tu. Okay. Okay, dia ambil masa sikit sebab saiz dia besar. Okay. Bila korang extract biasanya akan lagi besar lah saiz dia daripada yang extract ni. Daripada yang tak extract ni biasanya yang extract pun dah besar. Yang tak extract pun dah besar kan. Tapi kalau dia extract ni lagi besar. Sebab tu dia dapat jimatkan kita punya masa juga kadang-kadang kalau kita download yang dalam bentuk RAW ataupun zip ni. Masa dan juga kuota. Okay, kuota internet. Sebab dia compress sedikit saiz tu. Okay. Kita tunggu kejap. Sampai siap. Okay. Okay, untuk phone model ni saya tak ada phone ni. Saya just download untuk contoh je lah kan. Okay, so kita buka sini. Okay, nampak dia ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Okay, so cara dia, kita buka outing. Okay. Sorry, alatan masak. Okay, kali ni kita try buka outing yang version baru Okay. Samsung, outing. Okay. Okay. And then, okay, senang je nak masukkan dia. Kita tengok kalau AP ni maksudnya kita masukkan dekat AP. Kalau BL, masukkan dekat BL. Kalau CP, CP. CSC, CSC. Home tak ada. Okay. So AP,
BL, okay, cari file yang kita download tu. So kita kena masuk semula ke desktop, okay, cari semula file yang korang download tu. Sorry. Ini, okay, BL kan. So BL dia loading kejap je sebab saiz dia kecil je. Okay. AP pula, okay, masukkan dekat AP. AP ni lambat sikit lah sebab dia besar kan. So, okay, kita tunggu kejap. Okay. Untuk AP ni make sure korang tak ada running banyak-banyak benda Kalau PC korang yang pakai SSD ke ataupun yang pakai Intel yang latest tu tak ada masalah lah kot. Tapi kalau pakai netbook ataupun notebook tu dia akan berat sikit semasa masukkan file AP ni sebab AP ni dia besar saiz dia kalau tengok sini 2 GB. Okay, ni paling besar. Okay, so make sure jangan tengok. Kalau saya tekan ni dia macam nak ke arah crash. So make sure korang jangan buka apa-apa masa dia tengah loading tu. Sebab kita tak nak dia crash. Okay. Okay, bagi dia loading sampai siap. Okay, dah siap. Tekan CP. Okay, CP ni kejap je. Tekan CSC. Okay, lepas tu sebelum korang buka ni macam biasalah. Okay, sambung phone. Lepas sambung phone, masukkan file ni. Lepas tu dah ready semua. Tekan start je. Okay, saya tak ada phone lah. So memang tak jadi apalah kan. Okay, macam tu je. Settle untuk flash Samsung. Okay, Alhamdulillah. Jadi, jika anda ada sebarang soalan, okay, yang MediaTek ke, yang Samsung ke, yang Qualcomm ke, okay, anda Qualcomm, Samsung, Exynos tu, boleh kemukakan soalan di grup Telegram selepas anda dah tonton semua video panduan ni. Okay. So, selepas ni, video yang seterusnya kita akan tengok pasal apa? Pasal FRP, pengenalan FRP. So, stay tune dan kita jumpa di video yang seterusnya. Terima kasih.